sejahtera pada penonton-penonton Rampai Pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi, inspirasi bagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, alhamdulillah Auda, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Auda, seperti biasa, kita dikurniakan rezeki pertemuan, sesuatu yang patut kita ni semua syukuri Auda. Kita dipertemukan hari ini, kita teman berteman, kita telah pun berada di lembaran yang ke-13 untuk bulan Syawal 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 hari bulan April tahun 2025. Hari Sabtu hari ini Auda, kita ni masih berada dalam mood raya hari ini dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada BIS kita kerana menyambut Hari Raya Auda bersama dengan kami di Rampai Pagi akan terus menginspirasikan pagi BIS kita untuk Syawal yang ke-13 ini. Auda, menyaksikan Rampai Pagi, inspirasi bagi Auda bersama dengan saya Saidina Idris. Dan saya Nurhazal Fazila binti Haji Andam, insyaAllah ya. Menerusi Rampai Pagi, kita akan terus bersama dengan pengisian-pengisian yang dibawakan edisi raya kita. Dan walaupun hari ini merupakan hari ke-13, kita berhari raya ataupun menyambut hari raya, rasanya masih banyak lagi di antara petani yang membuat rumah terbuka ataupun kunjung berkunjung. Namun begitu, itulah ya, namanya hari raya pastinya ada kesempatan. Kalau hari ini tidak ada, mungkin esok. Ada perancangan. Jadi perancangan awal ini sebenarnya memberikan satu kemudahan untuk petani kunjung berkunjung ke rumah sanak saudara maupun rakan-rakan ataupun rakan yang dekat maupun rakan yang jauh. Tapi apapun perancangan BIS kita hari ini, kita mengharapkan ianya berjalan dengan lancar dan selain daripada petani berkunjung-kunjungan, ini juga merupakan di hujung minggu. Biasanya kalau hujung minggu ni Denny, memang banyak jemputan-jemputan. Kalau Denny sendiri hari ini atau pada esok ada? Saya belum ada. Saya menunggu jemputan daripada orang sebelah. Nantikan kalau ketuk pintu. Kan hari raya hari raya kan sebulan. Sebulan. Tapi hari ini baru hari raya yang ke-13. Jadi masih ada peluang kalau BIS kita akan menjemput kami di Rampai Pagi ataupun saya sebenarnya menunggu orang sebelah saya untuk menjemput ke rumah terbuka beliau. Dan rasanya juga ingin mengambil kesempatan sebab hari ini merupakan hari yang pertama ditugaskan bersama dengan Atul untuk bulan Syawal. Jadi belum sempat bermaaf-maafan Atul, minta maaf, minta ampun. Zahir dan batin maklum sajalah Atul lah. Kita ni rakan setugasan ni dalam pada kita ni menceriakan suasana, mungkin ada terusik hati. Mungkin ada perbuatan yang menyakitkan hati dan sebagainya, tidak disengajakan. Rasanya memang berusik hati lah memang ya. Banyak kan. Sebab kan ketani bajunya sama. Tak suka. Baju tak sama kan? Macam mana tu? Inilah namanya perancangan yang bukan mendadak membuat perancangan sebenarnya. Tapi itulah ya sebenarnya ada penonton. Kalau namanya juga hari raya, banyak di antara petani yang mengenakan pakaian yang sedondon. Itu melambangkan satu keceriaan dan juga kemeriahan bila petani menyambut hari raya bersama. Jadi, tapi walaupun warna baju petani berlainan pada hari ini, tidak bermakna kami bermasam muka ataupun ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Tidak ada sebenarnya, tidak ada. Tapi itulah, tidak ada perancangan sebenarnya. Dan kita mengharapkan juga hari ini apapun yang akan kami bawakan, pengisian di Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda, akan memberikan kegembiraan dan juga kebahagiaan kepada BIS kita semua. Walaupun orang baju indah serasi hari ini, tapi Dini dan Atul tetap serasi. Sama lah dengan penonton Rampai Pagi. Kita ni serasi. Kalau nak ada penonton Rampai Pagi, tiadalah Rampai Pagi. Tiada Rampai Pagi, tiadalah Auda semua. Memang keserasian memang sentiasa ada. Ada lagi yang membawakan petani yang keserasian yang cukup memeriahkan pada hari ini. Nantikanlah. Nantikan. Sebenarnya ada persembahan istimewa. Betul. Apa tu? Apa tu? Jadi rasanya dia boleh begitu awal ni lah. Jadi BIS kita harus sentiasa melekat di hadapan kaca TV BIS kita. Kalau kamu membuat teh dan kopi, buat tas sekarang. Sebentar lagi kami akan membawakan bacaan surah Al-Fatihah untuk memulakan tirai pertemuan kita ni hari ini. Kalau dulu bulan lepas, semasa bulan Ramadan, BIS kita dia boleh berganjak ke dapur membuat teh dan kopi kerana patut dia puasa.
Tapi ni hari Anda ini boleh. kita berada Anda boleh. di bulan Syawal, boleh membuat teh dan kopi. Dan apa kata Auda, kita tinggalkan Auda sebentar untuk membawakan memulakan tirai pertemuan kita hari ini dengan membawakan bacaan surah Al-Fatihah. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini sampai pagi terus menginspirasikan pagi Auda di Aidilfitri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
Atul. Bermaaf-maafan antara tua dan muda. Baru je minta maaf kan? Kenapa tuanya rasa ya? Itulah kan, antara tua dan muda. Okey, saya terimalah. Itulah semua akhir raya sebenarnya itulah. Baru je bermaaf-maafan membuat dosa lagi. Dah jadi manggil lah. Ya, udah alhamdulillah sedikit jenaka lah untuk menceriakan suasana pagi Auda. Maklum sajalah Rampai Pagi kami bawakan secara langsung bermula di awal pagi 7.20 pagi sebagai santapan minda Auda agar bis kita dapatlah mengukir senyuman hari ini. Sebab apa bis kita mesti senyum? Sebab penonton Rampai Pagi semua manis-manis sama macam penyampai Rampai Pagi dia, terutamanya yang sebelah saya. Betul. Terima kasih. Walaupun saya tua tapi senyuman saya tetap manis. Itulah kan. Itu antara satu kelebihan. Sebab senyuman itu merupakan satu sedekah. Betul. Dan juga kalau bis kita indah ada senaman hari ini, tani boleh senamankan otot-otot muka kita ni. Jadi senyuman tu membuatkan otot-otot muka kita ni bergerak. Cara senyum. Saya akan sentiasa senyum. Itu kedua daripada Atul sebenarnya. Memang betul. Tapi memang kan kalau kita ni rasa senyum, orang di sekeliling tani pun ikut rasa bahang kebahagiaan ya. Bahang. Tapi panas kan. Panas kebahagiaan itu macam mana. Jadi dalam kita ni sama-sama mencari kegembiraan, kebahagiaan. Jangan kita ni lupa juga kepada mereka yang mungkin saja kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Jadi perlu kita ni sama-sama berikan kebahagiaan kepada mereka. Ada caranya. Mungkin saja kita ni bawa berkumpul. Atau saja kita ni berkunjung dan banyak lagi cara untuk kita ni memberikan ataupun berkongsi kebahagiaan bersama mereka. Betul kan, kunjung mengunjungi tiada alasan tadi sibuk bertugas dan sebagainya. Sebab apa ni orang kan hari raya sebulannya. Mustahil ada masa dalam masa sebulan. Ada lagunya kan tak? Ada lagunya. Cuba tu. Tidak dapat. Suara berubah hari ini. Nanti kita masih memikirkan sebenarnya macam mana lagunya. Tapi rasanya memang ada. Lagu Hari Raya yang menyebutkan liriknya lah, mengandungi perkataan itulah apa Hari Raya sebulan. Cuma Hari Raya hanya sebulan katanya. Ada alasan untuk tani tidak ada ruang dan waktu terutamanya untuk melawat saudara mara kita ni ataupun teman-teman kita ni, terutama yang dekat lah tu lah. Kadang-kadang sebelah rumah pun tadi belum ada masa untuk kunjung mengunjungi. Tepat sekali. Kadang-kadang kita ni mendulukan yang jauh. Padahal yang dekat itu sepatutnya kita ni dulukan yang dekat. Orang kalau kita ni tu dah rasa macam botang. Tapi itulah ya, perlu ada perancangan, ada list-listnya di mana akan diaga. Mungkin kalau daripada awal mungkin tadi berkunjung ke rumah sanak saudara ataupun di pertengahan di hujung-hujungan ni mungkin di rumah rakan-rakan ataupun ada di sanak saudara yang belum ada kesempatan. Jadi inilah kesempatan kita ni. Dan rasanya hari ini esok memang ada perancangan ataupun ada yang hari ini berapa banyak perancangan saya sabut memang memang tak banyak perancangan sebenarnya memang banyak perancangan, tapi saya rasa hari ini memang banyak jemputan rumah terbuka sebab di hujung minggu. Jadi ini peluang sebenarnya bagi mereka yang tidak bertugas. Tapi walaupun tidak bertugas tapi jemputan itu tetap banyak. Macam mana kita akan membahagikan sekiranya jemputan sehari itu banyak? Kalau Denny sendiri. Kalau saya akan cuba membahagiakan diri saya dan juga rakan-rakan yang memanggil. Jadi mungkin selalunya masalah itu dari segi makan lah. Hanya orang dah lagi beruang perut untuk mengisi makanan. Tapi agar tidak menyinggung perasaan hati orang yang memanggil kita, barangkali kalau datang ke sana mungkin boleh dimakan sedikit kan. Orang menjamahkan. Karena itu tanda kasih sayang kita ni juga. Menghormati dan juga sebagai apresiasi kita ni. Maklumlah orang tuan rumah mungkin sudah melakukan sesuatu masakan yang istimewanya. Jarang aku masaknya. Pasal kau datang aku masak ni. Berus tiga orang. Itu mesti dimakan tu. Mesti makan. Nyaman tak? Nyaman hantap. Ikhlas ke tahu? Ikhlas. Okey. Jadi itulah ya, memang kita ni tahu juntrah dengan hidangan, terutama sekali makanan yang berminyak, apalagi ada garam, manis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ni yang bijaksana untuk memilih makanan-makanan berkenaan. Dan kita ni juga ingin mengetahui sebenarnya dalam kita ni berkunjungan ni, apatah lagi membuat perjalanan jauh, kita ni ingin mengetahui keadaan cuaca. Kadang-kadang keadaan cuaca ni misal kata hujan. Kita ni sukar untuk memandu dalam keadaan hujan. Jadi perlu sebenarnya kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca kita ni di sepanjang hari ini daripada pagi ini membawalah ke tengah hari, petang dan ke malam. Cuaca juga membawakan kalau cuaca baik itu membawakan ketenangan, terutamanya di bulan Syawal ni. Macam samalah seperti saya di studio, tenang saja melihat Atul sebelah macam melihat bulan.
Hah? Bulan, bukan bulan katul. Malam bulan di pagar. Tunggu bulan. Bintang. Boleh. Bolehlah bulan purnama, bak bulan boleh. purnama Sebab kalau bercahaya. bintang, saya akan ditutupi dengan awan. Ini dia bawan. Ini dia bawan. Kenapa pujian Ida berhenti ni, Auda? Sebabnya saya masih menunggu. Menunggu pujian dikembalikan dan juga undangan untuk rumah terbuka. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan bila. Kita sudah pun menerima syarat sebenarnya. Kita akan membawakan pada BIS kita, akan mengongsikan laporan keadaan cuaca. Mungkin BIS kita mempunyai perancangan. Balai Jalan Tahtania hari ini beraya ke Belait mungkin, ke Temburong. Belum tadi sampainya arah Nini punya. Marah sudah Nini Mun, dah tadi sampai beraya. Mungkin hari ini Auda, tapi agak penting untuk BIS kita mengetahui bagaimana agaknya keadaan cuaca. Kita akan membawakan masih lagi menunggu sebenarnya, menunggu isyarat daripada penerbit dan sebentar lagi akan kami bawakanlah kepada BIS kita agar dapat membantu BIS kita melakukan perancangan. Kita telah pun bersama dengan rakan kita. Kita bersama dengan Zul Nasri yang berada di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Masih dalam mood raya ni? Ya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana rasanya keadaan cuaca hari ini. Ramai yang akan beraya ke Kuala Belait, mungkin keluar daerah. Mungkin boleh dikongsikan ni? Silakan. Okay, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita ikuti dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada amnya keadaan berawan pada waktu siang dengan beberapa hujan atau hujan berpetir berasingan di kawasan pedalaman negara. Dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti hujan atau hujan berpetir berasingan. Untuk jelasnya, saya ulangi sekali lagi. Keadaan cuaca pada amnya keadaan berawan pada waktu siang dengan beberapa hujan atau hujan berpetir berasingan di kawasan pedalaman negara dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan. Wallahualam bisawab. Wallahualam bisawab. Terima kasih kami ucapkan kepada rakan penyampai cuaca di atas perkongsian tadi. Ya, baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tadi keadaan ramalan cuaca yang sudah pun dikongsikan bersama. Apapun keadaan cuaca kita, perlunya kita ni bersiap siaga dengan keadaan cuaca pada hari ini. Pun BIS kita boleh mengikuti melalui laman sesawang www.mit.gov.pn ataupun melalui IG dan Facebook iaitu Brunei Weather. Semoga dengan apapun keadaan cuaca kita, ianya akan berjalan dengan lancar segala apa yang kita rancang pada hari ini. Betul. Sabar betul. Apa tu yang sabar tu? Sabar, bah. Saya memang penyabar. Tahu? Sabar. Apa-apa pun mesti sabar. Saya memang sabar. Kenapa balik-balik sabaran ni? Itulah kan. Kenapa kan sebenarnya? Sebenarnya ada sesuatu yang istimewa. Macam sabar itu ya merupakan satu istimewa yang ada dalam diri kita ni kalau kita ni sabar. Cewa. Yeah. Tapi sebenarnya sabar apa yang akan kita ni bawa pada hari ini? Bersabarlah dalam apapun yang kita lakukan. Sama lah BIS kita. Sabar Auda. Ada sesuatu yang istimewa hari ini akan kami bawakan kepada BIS kita. Apa yang akan kami bawakan? Penampilan seorang penyanyi negara Brunei Darussalam yang rasanya ramai yang meminati, yang merindui suara beliau. Beliau belia. Okey, Tani akan bersama rakan artis kita ni yang cukup dikenal di negara Brunei Darussalam yang akan mendendangkan lagu Bersabar. Bersabarkah?
Kalau sedikit mungkin sedikit memberikan sedikit clue kepada bis kita semua. Kalau saya memang meminati penyanyi ini. Salah satu lagu beliau yang memang sentiasa apa tu lagu minat. apa? Saya cubalah tapi penyanyi ada di sini makin kajar-kajarnya tu menyanyikan. Cubalah. Saya suka lagunya Di Balik Awan Ku Menangis. Sambung. Tinggal tanda saja anda dapat. Ku menangis keranamu. Siapa tu? Sabar. Bersabar. Kita saksikan selepas ini. Saksikan Siapa sebenarnya? Saksikan Auda. Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang. Hari yang mulia, marilah bersama berhari-hari, hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru agar hatimu waspada selalu. Jangan kau sesalkan, jangan engkau tangiskan. Pada mereka yang tak mengerti, menghukum dirimu di julang perasaan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau sendiri, tetapi dirimu dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan duka di dada, hanya ku harapkan bawalah bersabar dan bertenang selalu. Ada mereka yang tak mengerti, menghukum dirimu di julang perasaan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau begini, tetapi dirimu dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan duka di dada, hanya ku harapkan bawalah bersabar dan bertenang selalu. Kami pelajar dari Melbourne, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar dari Macquarie University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Saya pelajar dari Fakulti Perniagaan University of Auckland dan saya pelajar dari Massey University. Sini kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar dari Sydney, Australia, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar dari University of New South Wales, Sydney, Australia, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar dari University of Sydney, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari University of Otago, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar-pelajar dari Brunei Student Society in Brisbane ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tol, Ya. dah menangis Tol. Sedih pulang je Sedih, sebenarnya. Tapi kerana bermakeup, dia dapat menangis. Menahan rasa sebenarnya. Cukup menahan Menahan dayu rasa. sebenarnya. Sebenarnya lagu tu memang cukup sayu dan mempunyai message yang tersendiri. Mungkin bagi mereka yang berada di perantauan, kalau tadi melihat ya, para mahasiswa-mahasiswa kita ni yang melanjutkan pelajaran di luar negara, yang tidak berkesempatan untuk berhari raya bersama keluarga, tentu akan merasa kesedihan. Tapi mereka akan merasa bahagia bila mereka berkumpul bersama rakan-rakan yang lainnya. Betul. Ini bukan saja satu negara, tapi malah semua negara yang ada di tempat mereka melanjutkan pelajaran. Jadi dengan adanya berbilang bangsa, berbilang kaum dan juga culture yang indah sama, tapi hari raya itu tetap disambut dirayakan dengan kemerahan yang sama. Betul. Tapi ni orang juga tu jauh di mata, dekat di hati. Itulah. Kalau tadi lagu tadi itu bersabarlah sayang. Jadi apapun keadaan kita ni kenalah sentiasa bersabar. Apa yang kita ketahui, sabar itu mempunyai keistimewaannya tersendiri. Sebenarnya ada keindahan di dalam kesabaran berkenaan. Banyak yang terdapat pelajari lah, yang dapat tadi ambil juga nasihat-nasihat, mungkin sesuatu yang dapat tadi fikir-fikirkannya bersama dalam pada tadi menyaksikan persembahan yang memang dirindui tadi daripada Fakrul Razi. Lirik lagu tersebut memang menyayat hati. Kalau Dini sendiri, part yang mana yang membuatkan rasa kesedihan atau timbul? Kalau saya dari awal permulaan Fakrul bernyanyi, sedih hantap sudah kutu. Dari awal sudah dari yang mulanya sampai hujung. Benar. Tapi terpaksa dinyorang kata ni dikawal perasaan atau dikawal perasaan itu. Tapi lepas ini tadi boleh menangis tau. Sebab apa? Sebab tadi kan memberikan ruang kepada rakan tadi daerah Belayet dalam pada kita ni bersiaran sekarang. Lihat langsung ke daerah Belayet, bolehlah tadi apa melayan emosi kita ni sekejap betul lah. Sekejap saja. Jadi apa kata rasanya kita sudah pun bersedia. Kita sudah pun bersedia. Apa kata kita teruskan saja. Kita ni akan beraya. Saya belum lagi ke Kuala Belayet. Jadi hari ini akan beraya ke studio Kuala Belayet bersama dengan rakan kita ni yang sudah pun rasanya bersedia sudah dengan ketupat rendang lemangnya segala. Kita bersama dengan Isbalini Jali selepas ini. Assalamualaikum Isbalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dini dan Atul pada pagi ini? Berseri saja nampaknya ya. Alhamdulillah. Berseri. Kalau kami di studio Kuala Belayet pun tambah seri dengan adanya cucul di set Atul Isbalini. Menyerikan lagi yang sudah berseri. Kalau Isbalini ini merupakan hari ke-13 kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Rasanya kalau kuih-muih tadi sebut masa ni memang banyak sudah berkurangan. Tapi antara kuih-muih yang disukai, yang digemari Isbalini sendiri apa?
Selalunya kalau saya mencari pada masa sekarang macam dodol lah tu susah lagi dicari ya. Selain daripada dodol, kuih madu kemanyan ataupun sering kali dicari itu sebenarnya. Betul. Memang jarang ada sekarang. Jarang ada. Jarang ada madu kemayan. Yeah. Dan juga itu Espalini. Dan juga Espalini, saya baru terkenang. Ada satu jenis jelly tapi agar-agar yang keras tapi dibuat sendiri. Ada orang pandai membuat Atol lah. Atol tahu yang mana satunya Atol? Tahu. Tahu ah? Tahu. Apa namanya Atol? Tapi tidak tahu namanya. Agar-agar kering kali namanya. Agar-agar kering. Itu namanya. Nasi Espalini tahu. Habis-habis jelly yang tadi sama. Jelly, agar-agar kering. Espalini macam mana? Adakah meminati je agar-agar kering? Yang saya tahu dulu masa beraya memanglah ada satu keluarga ni saudara juga. Saya fikir membeli, rupanya membuat sendiri. Memang sedap sebenarnya. Kalau Espalini pernah mencuba agar-agar kering? Kalau berjumpa agar-agar kering itu bukan lagi duduk tu di pangku tu. Jadi bermakna minat. Suka dengan agar-agar kering. Ya, betul sekali. Jadi memang banyak prosesnya lah. Walaupun dia mudah, tapi prosesnya saya pernah melihat cara membuat agar-agar kering ni. Ya, prosesnya banyak. Banyak, tapi untuk makannya sekejap lah. Makan sekejap. Jadi Pak Espalini, kalau kamu cakap pasal makanan memang dah best ni kami ni. Kami suka ni bercakap pasal makanan ni. Mungkin saja ada pengisian yang ingin disampaikan, yang ingin kongsikan dari daerah Belait. Kami serahkan kepada Espalini, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita Dini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam lebaran Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu dan alhamdulillah dikongsikan keadaan cuaca di sekitar daerah Belait pada pagi ini cukup mengizinkan. Jadi semoga apapun je perancangan yang Auda rancang ya akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Belait Auda untuk edisinya hari ini, apa kata kita terus saja mengikuti bahan visual untuk edisi sempena Hari Raya Aidilfitri yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Jadi apakah bahannya? Apa kata kita saksikan bersama-sama. Silakan. Sebagai seorang nelayan sebelumnya, dalam mengisi ruang waktu di usia beliau, Pakcik Ajino tidak mengeluh dalam mencari pelbagai rezeki. Apabila tibanya bulan Syawal, mulalah kesibukan terasa bagi Pakcik Ajino di dalam menyediakan tempahan-tempahan orang ramai, khususnya ketupat. Walaupun di mamak usia, ianya bukan penghalang seseorang itu untuk melakukan sebarang pekerjaan. Apalagi di dalam meneruskan pembuatan tradisi kuih Melayu yang tidak hilang di telan zaman. Ketupat sudah sinonim menjadi sebagai hidangan kemestian di musim lebaran, khususnya di Aidilfitri. Namun ianya bukan semudah yang dikatakan. Pelbagai proses perlu dilalui di dalam menghasilkannya serta pembuatannya. Aku ni dulu memang tukang buat ketupat ni, wajah memasakan. Jatuh. Buat sematnya apa tu semua, adik aku semua tu. Dia tahu memasak saja tu. Pokok satu, dia tarik hari Jumat sama hari sampai hari Minggu lah. Berjual di pasar lama tu sebarang. Untuk berdagang yang selalulah hari biasa bukan bulan puasa. Hari Jumat start sampai hari Minggu. Hari Jumat, hari 6, hari Minggu kan. 3 hari saya berdagang sana tu, pasar lama. Kalau ada rasa, ada apakah dua arwah kah apa kita ni di kampung, boleh juga dibuat. Contoh. Tempat sate apa, kalau orang pandai, aku dah berapa pandai menganyam, itu banyak kan dia nyamnya buat. Melalui pengalaman yang sedia ada, kelazimannya di awal pagi Pakcik Ajino akan turun menyusuri sungai mencari pucuk-pucuk nipah yang sebahagian di antara intipati proses pembuatan ketupat. Beruncar atau mencari pucuk nipah yang sesuai bukanlah sesuatu yang mudah. Ketelitian dalam memilih pucuk nipah yang segar dan sesuai akan memudahkan lagi di dalam pemprosesan ketupat berkenaan. Ngambilan ni ketupat ni,
pakai perahu dulu, jalan ke hulu tu, lihat pucuk tinggi-tinggi usulnya, diambil. Yang basah lah, lihat dia berdiri tinggi, asap parutnya ada peparut sikit, pucuk ya tu, basah atas daunnya tu. Itu yang dipakai. Kalau damit kurus tu tidak boleh damit. Kadang orang bertanya, kadang kemarin basah-basah ni ketupatnya. Hari ini kenapa ada damit? Jatuh. Mesti membuat sama rata usulnya. Kegigihan Pakcik Ajino di dalam mengekalkan tradisi ketupat ini agar tidak pupus bersaing dengan hidangan kuih moden di waktu kini. Ianya turut dibantu oleh isteri beliau. Apa yang menarik mengenai ketupat mereka ini adalah dari segi bentuknya dan cara memasaknya. Tidak sama dengan memasak ketupat yang lazim Ketani lihat berbentuk segi empat. Tapi barang ini kalau kita sudah paham, pandai, tidak hilang. Macam kami mana pandai hilang. Macam mana membuat ni? Ni caranya. Ni lipat, ni. Tidak hilang tu. Itu orang tua mengajar. Ini buat jahmo ni. Ketupat ni yang sebenarnya ketupat mukah namanya ni. Di sini mana ada? Di sana cuba kita. Iyalah kita turun sudah dengan kita ni sudah ni. Ni caranya. Kita anak-anak bila datang kemari nak mau melihat macam mana menganyam ni ditanya. Jadi barang itu kadang turun menurun. Dia orang pandai. Macam mana ngambil daun basah tu kadang lihat pucuknya tu betian usulnya basah lampu. Tu yang basah lah tu. Isinya tu, isi dulu, beras pulut dulu. Dah tu sedia saya santan atau dimasak dulu kan sudah berdidih, masuk saya lagi tu. Tidak ada apa-apa tu. Ya bila kadang bukan baras satu sudah dibasuh ni kadang taruh dalam santan tu, ya boleh mengisap sana tu dalam tu. Ya terjadi lampuh kadang tu. Kalau belum lampuhan usulnya ketupat tu. Ini masak, belum masak tu. Contoh. Ketupat ni menunggu usul lihat angkat, lampu sudah, sudah. Ikan. Kadang-kadang dah puas hati buka, dimakan, buka sebuting lah. Masak sudah. Okey, angkat. Ditaruh dalam pengayak kasar, gugur aingnya tu disambut itu. Aingnya tu kadang tuang lagi sana. Sayang dia dibuang santan betul. Pandai buat kuahnya tu kuah daging apa ayam pun boleh, rendang pun boleh, terserah dengan air liur sendirilah makan tu nyaman mana yang nyaman. Tapi ketupat memang pucuk kampungan ni jual. Tidak ada lain rasaku. Yang ku tahu lah. Pengalaman aku. Lain-lain ini ketupat lain aku dah tahu lah diorang. Kadang-kadang aku lihat daun apungan ni jadi pakai diorang. Ketupat sate tu, segi empat lah. Duduk menikmati berhidangkan ketupat yang menjadi hidangan di pagi Syawal. Kemesraan suami isteri ini menggamit kenangan indah dan jauh di hati tua mereka. Berharap agar anak-anak mereka dapat mewarisi belajar menganyam ketupat ini agar warisan ini diperkekalkan buat generasi akan datang.
Ya, itu dia tadi ada penonton. Satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Rupiah Haji Sulaiman yang mengongsikan mengenai warisan ketupat ya. Apa yang pasti hidangan warisan ini sangat sinonim dalam budaya perayaan masyarakat Melayu dan menu istimewa ini dihidangkan dengan pelbagai menu sampingan lain dan dimakan mengikut selera masing-masing. Jadi apa yang diharapkan generasi muda sewajarnya mewarisi kepandaian tangan anyaman ketupat ini daripada generasi terdahulu. Alhamdulillah dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah Belait. Kembali bersama rakan tugas kita Dini dan Atul. Silakan. Ya, Alhamdulillah, ketupat dan rendang juadah istimewa yang cukup sinonim apabila kita ni menyambut Syawal, menyambut Aidilfitri. Tapi satu soalan yang sering saya muskilkan. Apa tu? Kalau ketupat dan rendang memang sentiasa boleh didapati, terutamanya pada waktu sekarang. Ada yang instant, orang kita ni yang express. Tapi rasanya Ispalini, indah sama. Mesti je makan ketupat rendang time raya. Kalau time bukan raya, indah sama rasanya. Kenapa tu Ispalini? Andalnya kali sebab ia punya aura tu. Di sini saya ingin kongsikanlah Dini dan Atul lah. Kalau anak buah saya, selainnya kalau ketupat ni, kita ni memanggil ketupat kan. Kalau bis orang indah, kepupat. Kepupat. Kadang-kadang keputat. Jadi, anda fahamkan apa keputat tadi? Rupanya ia tersudah tu ketupat. Usianya berapa Ispalini? Apa tu? Usianya berapa? Berapa usianya? Usia dalam lebih kurang 3 tahun. Kalau memanggil Ispalini, apa dipanggilnya tu? Babu, apa dipanggilnya? Tangah. Bukan, maklong. Maklong. Saya membayangkan. Artinya maklong, wawa lah tu. Wawa. Maklong, mau kepupat ketuk. Betul? Kita kadang-kadang bergaru kepala tu, apa maunya ni rupanya ketupat. Kanak-kanak pun suka. Jadi ketupat ni siapa pun boleh makan ataupun menyukainya, menggemarinya lah. Jadi itulah yang dapat dibawakan dari daerah Belait bersama Ispalini. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ispalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kembali. Ya, Alhamdulillah ya. Memang ada sesuatu yang Ketani Indah pernah lihat ketupat yang telah pun dikongsikan tadi, pengisian daripada dari daerah Belait sementara tadi. Kalau Atul kepupat makan dengan apa? Kepupat ya. Saya suka makan ketupat dengan kuah kacang. Kuah kacang. Kuah sate lah tu. Kuah sate. Saya suka dengan Atul lah. Sedap makan. Apa kata dia tanyakan bahkan tadi di daerah Temburong? No, Tutong. Tadi kan ke Tutong dulu. Sekarang ke Temburong dini. Ke Tutong dulu. Tadi kan tanyakan sekarang juadah yang disukai beliau lah. Siapa sebenarnya ni? Tadi kan bersama Noradina. Noradina. Dan saya tanyakan juga kalau makan kepupat, makan ketutat, kepupat, ketupat. Ketupat. Jangan salah Auda. Kalau makan ketupat, Adina suka berkuah apa? Jadi tadi tanyakan Adina selepas ini. Selepas ini. Di awal pagi terseliur lontong, jom ke Tutong. Tani sudah berada di Tutong bersama Noradina. Assalamualaikum, apa kabarnya Noradina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan juga Hayatul. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya sehat walafiat ya. Bagaimana pula dengan Dini dan Atul, apa kabar? Alhamdulillah, kami sihat ceria hari ini. Tadi Ispalini mengongsikan mengenai dengan ketupat. Anak buahnya suka makan ketupat umur 3 tahun. Kalau Adina sendiri makan ketupat, dia ni tadi bertanya berkuahkan apa. Kalau Adina suka makan ketupat, berkuahkan apa? Baik, kalau saya secara peribadi, ketupat ini saya suka makan bersama dengan kuah kari ayam. Ya, ada juga ada kalanya juga memilih untuk makan bersama dengan rendang daging. Jadi itulah antara dua pilihan yang akan saya
cubalah mengikutnya orang selera kita ni pada hari tersebut. Ada kalanya kita ingin makan daging, ada kalanya ingin makan ayam. Itulah antara pilihan saya ya, dua antara masakan tersebut. Selera kita ni berbeza, tapi rasanya banyak-banyak selera orang, pemilihan peribadi orang dari segi kuah, pemilihan kuah untuk makan ketupat ni ya. Yang paling ganjil yang pernah saya nampak, ini rakan yang saya ketahui ya, makan ketupat jadi dicacah dengan mayonis dan juga lada, sos cili. Itu bagi saya macam dah dapat saya terima lah. Mana karinya, indahnya makan dengan mayonis saja, makan dengan lada. Campur dengan western lah. Itulah kan. Okey, sangat-sangat berlainan. Jadi itulah ya selera masing-masing ya, Nurdina. Mungkin juga selera dari daerah Tutong hari ini pengisiannya agak berlainan. Jadi kami serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Dini dan juga Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam lebaran Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung yang kami bawakan daripada daerah Tutong ya, untuk edisinya pada hari Sabtu 12 April 2025. Dan Auda, dalam pertemuan kita pada kali ini, tanpa membuang masa, kita akan terus saja ikuti bahan visual edisi Syawal yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Seri kenangan nama pantainya, pulut panggang hidangan istimewa, kumpulan guling tangan B2K Tutong bersama saya ceriakan suasana hari raya dengan irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan. Alhamdulillah Auda, pengisian pakej program Hari Raya hari ini istimewa saya bawakan. Ya, persembahan kumpulan guling tangan Badan Kesenian Kebudayaan Daerah Tutong yang akan menceriakan suasana pagi Auda. Baik, mempersembahkan persembahan guling tangan Badan Kesenian Kebudayaan Daerah Tutong B2K dengan irama lagu Suasana Hari Raya.
Baik, Alhamdulillah Auda, Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong merupakan salah sebuah organisasi ataupun pertubuhan yang bergiat aktif ya di daerah Tutong ini, dan di dalamnya adanya kumpulan guling tangan yang mereka namakan Kumpulan Guling Tangan B2K ya. Jadi bersama saya Nur Hafizah Muhammad Sofian yang mengetuai kumpulan ini. Jadi kita akan tanyakan mengenai dengan kumpulan guling tangan ini. Jadi tuan ya, sebenarnya ada berapa pemain guling tangan B2K secara keseluruhan? Okey, untuk secara keseluruhan peserta-peserta guling tangan dari B2K ini adalah banyak sebenarnya, sekitar dalam 20 orang. Tetapi pasalnya mereka ada yang dulu kan bersekolah dulu, ada yang freelance, tapi memandangkan dari waktu ke waktu tu kami semakin kurang lah, pasal ada yang kerja sudah, ada yang macam tinggal di daerah lain, ada yang ada yang bekerja jauh. And then macam waktu untuk latihan B2K tu ada masalah. So masa ni kami tinggal dalam 8 orang. Untuk acara yang pernah kami sertai iaitu salah satunya festival 7 Puak yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga acara festival etnik kebudayaan di daerah Tutong yang dikendalikan oleh mukim-mukim di kampung Kriam. Untuk jenis-jenis lagu yang kami bawa adalah irama guling tangan, irama inang, dan kami juga membawa lagu-lagu moden lah yang seperti yang dimainkan pada masa kini. Dan juga kami tidak lupa juga membawa lagu-lagu macam lagu Hari Raya, lagu-lagu kontemporeri dan sebagainya. Kalau untuk mencari pelapis, kalau dapat lagi diperkembangkan lagi dari segi muzik budaya, dikarenakan pada peredaran zaman banyak yang belum ada mengetahui tentang asal-usul muzik guling tangan ini. So untuk menyertai B2K, kami selalunya mengadakan latihan di bangunan pusat belia pada hari Jumaat dan Minggu. Harapan kami untuk kumpulan ini agar dipertahankan sampai bila-bila lah, dan diharap agar irama guling tangan ini kita mempertahankan dari semasa ke semasa sampai akan datang, agar tidak pupus di telan zaman. Baik, kesempatan untuk kita memberikan ucapan Selamat Hari Raya, silakan. Dalam kesempatan ini saya Muhammad Rafizam bin Muhammad Sofian mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh keluarga saya yang berada di Malaysia dan di Indonesia maupun di Brunei, beserta kedua ibu bapa saya serta isteri dan anak saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. Baik Auda, kumpulan guling tangan B2K akan terus menghiburkan Auda dengan irama lagu berikutnya, Selamat Hari Raya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Saya Azrin bin Isa mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga saya, isteri saya dan anak-anak saya serta cucu dan menantu saya dengan ucapan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Nurul Syuhada Mustafa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada suami, anak-anak dan seluruh keluarga besar Mustafa bin Haji Anwar dan Jamilah binti Haji Budin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Nazri bin Nazrin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada isteri dan anak-anak saya dan juga rakan-rakan yang mengenali saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Ana Nazira binti Azrin, ingin mengucapkan selamat hari raya kepada suami saya, keluarga saya dan rakan-rakan yang mengenali saya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Sofian bin Haji Lahid selaku pemain gitar ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada isteri dan anak saya dan juga ibu bapa mertua saya dan juga sahabat handai di mana saja mereka berada. Berbaju cara Melayu berbaju kurung, pakaian indah lagi berseri. Sekian sahaja pakej program Hari Raya Daerah Tutong. Semoga anda terhibur dengan dendangan kami. Saya Ernie Sofina Mustafa mewakili rakan penerbit dan rakan-rakan yang turut menjayakan pakej program Hari Raya dari Daerah Tutong serta mewakili kumpulan guling tangan Badan Kesenian Kebudayaan Daerah Tutong B2K mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, ada itulah satu bahan visual edisi Syawal perkataan bersama rakan setugas kita Ernie Sofina yang menampilkan bahan hari raya bersama kumpulan Badan Kesenian dan Kebudayaan B2K Guling Tangannya Daerah Tutong. Di mana kita dapat saksikan persembahan lagu raya yang dimainkan dengan alat-alat muzik tradisional dan apa yang diharapkan semoga anda terhibur dengan persembahan raya yang kami bawakan pada pagi ini. Alhamdulillah Auda, dengan persembahan berkenaan sekian disampaikan dari Daerah Tutong dan untuk seterusnya kita akan serahkan kembali bersama rakan kita Dini dan juga Hayatul, silakan. Baik, terima kasih Nur Adina dengan pengisian yang telah pun dibawakan dari Daerah Tutong. Sampai kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya kami ucapkan. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi. Jumpa lagi, insya-Allah. Kita telah pun selesai beraya di studio Daerah Tutong. Betul. Dan alhamdulillah dengan perkongsian dan juga santapan sedikit hiburan tadi daripada rakan kita ni. Siapa yang menyanyi tadi? Yang menyanyi tadi Ernie. Memang pandai menyanyi, pandai Itulah bermukun, berpantun. Dan maksudnya Ernie pun pandai masak juga sama seperti Atul lah. Sama-sama saya. Saya boleh masak ke? Okey. Kaum wanita mesti pada masak. Saya pun ada kepandaian juga. Apa tu? Makan. Makanan tu memang mempunyai satu kemahiran yang cukup luar biasa tapi setiap orang. Tapi saya kelebihan makan saya agak berlainan. Agak luar biasa. Maksudnya seperti apa sebagai contoh? Seperti kalau saya makan saya akan menikmati setiap gigitan makanan tersebut. Makanan. Jadi kalau kita ni makan kare pap sebagai contoh kare pap. Jadi macam orang kata ni pastrinya tu macam mana rasanya. Saya akan menikmati. Saya akan melihat dulu macam akan cuba membayangkan usaha dan titik peluh yang dicurahkan demi menciptakan sebiji kuih keripap. Setitik peluh yang gugur ke sana yang menambah rasa keripap tersebut. Betul, tepat sekali. Itulah yang kehebatan dia ni merasa setiap makanan. Jadi itulah antara kemahiran yang dapat. Tani tanya rakan kita ni yang berada di daerah Temburong. Apakah antara pengisian yang akan dibawakan? Kita bersama rakan setugas kita selepas ini. Selepas ini. Macing Sungai Temburong.
Ya, Assalamualaikum Nur Imanina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dini dan juga Nur Hayatul di sana. Selamat pagi kembali. Selamat pagi. Nur Manina, rasanya hari ini kali yang pertama kita ditemukan di Syawal, edisi Syawal, betul ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi ingin ucapkanlah Nur Manina, maklumlah Dini ni nakal sedikit lah. Kalau bertugas banyak. Kalau banyak. Nakal banyak. Kalau bertugas satu indah mengatil, indah sah rasanya. Jadi memohonlah 1000 keampunan daripada Adina, ikhlas daripada hati. Ingin memohon 1000 keampunan, kemaafan. Maklumlah kalau mungkin ada terkasar bahasa, tersilap perbuatan. Tadi hanya sebagai manusia biasa, Imanina. Kenapa tergantung dan saya juga ingin memohon kemaafan Junaid kepada Dini dan juga Nur Hayatul jika ada salah silapnya. Tadi kan kalau dari daerah Belait Ispal ini suka madu kemanyan. Madu kemanyan. Kemanyan ke kemanyan? Entahlah. Yang penting ia ada bunyi saja madu kemanyan. Kalau Nur Imanina sendiri, apa kuih yang nama yang begitu unik yang diminati? Kalau nama yang unik itu mungkin ada kali ya, tapi kalau bagi saya sendiri, kalau setiap hari raya saya akan mencari kuih mor ataupun kek batik. Antara dua itulah. Kuih mor dan juga kek batik. Saya terkadang ada satu kek yang saya makan tahun lepas. Tahun ini rasanya belum lagi terjumpa. Ada yang menghidangkan saya kek padang golf. Pernah nampak tol? Pernah mencuba? Pernah mencuba. Basah bahkan macam padang golf benar. Nanti saya bahkan bawa Denny makan kuih di padang golf. Nur Imanina macam mana? Pernah nampak merasa kek padang merupakan kek? Kek padang golf. Kalau tidak silap ia macam kek lumut kata kalau betul. Lebih kuranglah, tapi rasanya ia ada cheese. Cheese, betul. Ada kan? Ada. Jadi itulah ya, dipelbagaikan kuih-kuihan masani, kek-kek masani. Jadi tinggal ketani saja mempunyai cita rasa ketani sendiri, kek apa yang kena diminati. Baik, mungkin ada pengisian istimewa dari daerah Temburong, kami serahkan kepada Nur Imanina. Silakan. Baik, ya, terima kasih rakan segas kita Dini dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Edisinya pada hari ini 13 Syawal 1446 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2025 Masihi. Dan apa yang diharapkan pada hari ini agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, dan juga didoakan agar segala perancangan yang akan Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah Auda, nampaknya kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas kita Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi kalau Ketani buat imbasan sedikit di keluaran yang lalu, Ketani telah pun membuat pendekatan juga mengenai dengan kitar kreatif daripada botol plastik. Jadi pada kali ini Ketani juga akan mengongsikan masih lagi menggunakan botol plastik. Jadi untuk keluarannya pada kali ini, apakah yang akan kita digunakan dengan botol ini? Jadi Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Mencari idea kraftangan dari bahan terbuang yang kreatif bukan satu perkara yang mudah. Cabaran utama untuk menghasilkan sesuatu dari barang terbuang sebenarnya menguji minda bagaimana untuk menjadi lebih kreatif dengan menggunakan semula bahan terbuang. Bercakap mengenai barang terbuang ini, kebanyakan individu yang tidak mengetahui benda yang dibuang itu sebetulnya berharga dan boleh dijadikan sebagai sumber rezeki, kadang-kadang apabila melihat barang tersebut.
Apa yang penting ianya menuntut kesabaran dan ketelitian. Beliau berusaha untuk memperkenalkan dan memperlihatkan serta memberi tunjuk cara menggubah dan menghias pelbagai gubahan. Lihatlah di sekeliling kita, banyak barangan terbuang yang sering kita gunakan. Sememangnya boleh dijadikan satu gubahan yang menarik. Kami juga turut merasa kagum apabila botol plastik boleh diolahkan menjadi hiasan yang cukup menarik. Yang saya tunjukkan tadi tu, yang apa yang saya sudah ciptakan itu adalah untuk yang orang mengelakkan daripada membuang botol. Padahal botol itu pun sendiri tadi dapat boleh mengubah apa saja yang tadi mau mengubah ke dia. Kalau apa yang saya tunjukkan tadi itu bunga itu memang siapa-siapa minatlah, cuma cara kita mengubahnya itu saja. Sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan beberapa gubahan bunga. Jadi dia terdapat dua cara. Pertama sekali tadi saya sudah menunjukkan menggunakan terikah. Ia akan nampak seperti lebih kemas lengkungannya apa, dan ada perbezaan daripada menggunakan api. Api lebih kepada rambang dia punya lengkungannya. Material iaitu botol yang sudah saya gunakan itu berupa botol yang berkala jernih dan yang jenis yang lembut di bahagiannya. Tapi botol ini pun sebenarnya tadi pandai memilih. Kalau boleh botol yang berwarna pun lagi cantik, tapi pilih botol yang lembut, bukan yang keras. Jadi kalau yang berwarna tu dapat tidak lagi menggunakan spray warna. Ia akan terus dengan warna asalnya. Alhamdulillah, Auda, inilah dia hasil kitar kreatif daripada botol untuk keluarannya pada kali ini. Ianya sesuai untuk ketani jadikan sebagai perhiasan ataupun ketani selipkan arah pasu. Jadi ini ada sedikit perbezaan. Ini menggunakan trika dan yang ini menggunakan api yang menggunakan macis sebentar tadi seperti yang telah pun ditunjuk cara. Mudah-mudahan juga dengan adanya tunjuk cara pada kali ini sedikit sebanyak akan dapat memberikan manfaat kepada ketani yang mana botol ini juga sebetulnya dapat dimanfaatkan dan dipelbagaikan. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda, sebentar tadi merupakan bahan yang telah pun disampaikan oleh rakan setugas kita Siti Izawati, iaitu mengenai dengan kitar semula daripada botol, yang mana kitar semula ini adalah merupakan satu proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan baru atau menjadikannya sebagai perhiasan yang dapat digunakan semula. Alhamdulillah, Auda, itu sahaja ya bahan yang disampaikan edisinya pada hari ini, dan diharap daripada bahan tersebut dapatlah memberikan sedikit sebanyak idea dan juga inspirasi kepada Auda. Dan sekarang saya akan serahkan semula kepada rakan setugas kita Dini dan juga Nur Hayatul. Silakan.
Ya, alhamdulillah, terima kasih atas bahannya. Mungkin boleh jadikan sebagai sumber inspirasi dan juga idea sebenarnya. Maklum sajalah di waktu musim perayaan Syawal ni banyak sebenarnya betul-betul minuman ataupun ten-ten kosong. Selepas ini menghidang orang datang dan sebagainya kan memberikan minuman, ten-ten tersebut daripada dibuang mungkin boleh digunakan, dilakukan sesuatu lah. Betul, tepat sekali. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Nur Imanina dengan pengisian dari daerah Temburong. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ini kan tadi lengkap bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah antara pengisian istimewa edisi raya pada hari ini dan kalau tadi bersabarlah sayang persembahan daripada rakan kita dan selepas ini lagunya menyalahkan diri tiap. Salahkah aku? Mula-mula suruhnya bersabarnya salah mengakun salah. Mengakun salah tiap. Sebenarnya memang buat salah bah? Rasanya memang ia buat salah. Sekarang kita tanyakan, suruh bersabarkah ataupun mengakun salah? Saya nak faham sebenarnya. Ya sebenarnya macam mana betul. Awal-awal tu salahkah aku. Lepas tu barulah sabarlah sayang. Mungkin katanya ada betulnya. Ujungnya ada minta maaf. Hari rayanya tunggu hari raya. Ni sabar dulu. Baru tersalah. Rasanya penyanyi ini memang cukup kreatif lah. Dipikirkannya sudah lagu apa yang dibawanya hari ini dan penceritaan. Tadi kami menyaksikan persembahan sekali lagi daripada Fakhrul Razi dengan lagunya Salahkah Aku. Membuka waktu, mengurai hibah, temani jalan dalam hidupku. Tiba kelabu, membuka hibah, tiba kelabu dan terus membiru kini berjalan di atas cinta milikku. Hanya namamu yang masih menguatkanku. Salahkah aku mencintaimu walau kau bukan milikku lagi. Bukan yang mudah melupakanmu. Ku harap engkau mengerti. Hujan yang turun di malam itu temani bumi dan air mataku. Tiba kelabu membuka hibah, kosongnya diri dihampakan. Cinta kini berjalan di atas cinta. Hanya namamu yang masih menguatkanku. Aku mencintaimu walau kau bukan milikku lagi. Bukan yang mudah untuk melupakanmu. Ku harap engkau sayang. Aku mencintaimu walau kau bukan milikku lagi. Bukan yang mudah mengerti perasaan ini seperti walaupun susah untuk kita terasa sepi tanpa mencintaimu walau kau bukan milikku lagi. Bukan yang mudah melupakanmu. Ku harap engkau mencintaimu walau kau bukan milikku lagi. Bukan yang mudah
Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Mengerti. London sejuk di pagi raya, takbir bergema syahdu di jiwa. Unit penuntut-penuntut berkumpul mesra, rindu Brunei terasa nyata. Jauh di rantau, Syawal menjelma, hati tersenyum walau berbeza. Raya tetap penuh makna, syukur berpanjat pada Yang Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami, pegawai-pegawai, kaki tangan, serta keluarga dari unit penuntut-penuntut London United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Indonesia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar dari Paris University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar dari Universiti Monash Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya pelajar dari Asia Pacific University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar dari Segi University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Nur Atikah Haji Afandi dari Fakulti Sains Kesihatan di Universiti Kebangsaan Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar-pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Itulah dia, Auda, keajaiban Aidilfitri yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesra-mesrakan. Tadi cakap setiap gigitan, makanan yang dimakan. Ini yang didekat-dekatkan lagi. Yang dekat-dekatkan. Kalau tadi kan lagunya Salahkah Aku? Bukan mudah untuk melupakanmu. Salahkah aku mencintaimu? Bukan mudah melupakanmu. Ya, cepatlah. Lepas tu bersabar tak sayang. Paning koren. Sayang. Ada lagu lain lagi? Lagu ada. Ada, cerita. Tapi mesti sambung. Sambung Kalau Indah sumbang lah. Cuba. Cubalah. Cuba Atul. Denny. Lepas teruskan, sumbang sudah. Memang pun sumbang sudah. Okey, hari ini kita akan bersama kau tadi. Kita ni melihat persembahan daripada Fakrul Razi dengan lagunya Bersabarlah Sayang dan juga Salahkah Aku. Itu merupakan lagu popular daripada Fakrul Razi. Saya memang cukup suka dengan lagu berkenaan. Saya pun suka. Kita ni akan menemu bual. Tani akan memesrakan. Sudah rapat kini mesrakan lagi. Amat merindui sebenarnya. Ya sudah jauh, jadi tadi dekatkan. Dekatkan. Ya sudah pun berada di sebelah saya. Dekat saja. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Tadi dapat bersalamkan jauh. Hampir-hampir pun dah dapat bersalam. Memang dah dapat. Hanya macam wanita saja ni. Apa kabarnya Fakrul? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tapi walaupun ada sedikit damam-damam, minta maaf kepada penonton. Mungkin dengar suara selisman tadi tu. Dapat. Ya, tetap ada powernya tersendiri. Yang penting mengawal. Itu yang akan ditanya, macam mana mengawal suara tu dengan nada yang tinggi walaupun dalam keadaan yang indah sehat selesma. And di awal pagi. Awal pagi lagi. Kalau tergantung masing-masing pulang tu sebenarnya. Tapi kalau daripada POV saya, daripada dulu sampai sekarang, anda boleh menyanyi dalam keadaan lapar. Mesti makan. Tapi baik je producer tadi melagawan breakfast. Alhamdulillah. Seperti yang dapat Fakrul saksikan sebenarnya Fakrul. Di studio pun ada sebenarnya. Ada. Macam-macam kuih muih. Macam-macam. Kalau kuih muih, Fakrul, kalau berhari raya, apa yang dicari?
Sebenarnya kalau kuih muih itu kebanyakannya apa yang ada di depan mata pulang tu apa ya saja? Tapi yang Kegemaran. bisanya kalau waktu hari raya ni di setiap rumah ada hidangan kuih muih itu berbeza-beza Pak. So arah rumah sendiri cuma ni kuihnya, arah rumah kawan rupanya ni kuihnya. Jadi banyak kuih muih yang macam sudah langka, yang belum kita terjumpa. Terutama sekali lagi kalau pernah mendengar ipu-ipu yang anu karipap damit. Ingat ke tu macam popia bergulung semua tu. Bergulung semua tu. Lama sudah ada kedapatan tu. Artinya dalam 10 tahun berapa tahun tapi untuk tahun depan. Untuk tahun depan untuk dikembalikan lagi time-time itu kan. Ya tah pada hari ini juga baik jobis kita melagau artis lama untuk mengembalikan sama tu. Saya belum pernah ipu-ipu bis kita lah ni sebenarnya. Ipu-ipu kami batah sudah anda merasa. Batah sudah anda melihatnya. Jadi orang lama lah. Jadi orang lama. Ketani jote, jangan sebut lama. Kalau saya belum pernah mencuba ipu-ipu, tapi kalau kegemaran, saya amat meminati kek. Kalau kek tapak kuda. Kalau macam kuihnya orang, mungkin kuih mor. Tapi kalau tapak kuda tu orang baru kata biasanya suka. Kalau macam generasi X kan, generasi Gen Y kan, Gen Z kan. Tapi kalau dulu-dulu, kalau zaman tadi lah tu Fakrul. Kuih apa yang sangat popular? Saya lupa Kalau zaman kita ni yang paling saya ingat kek batik. Itu yang fresh dari takir, yang panas-panas. Yang panas-panas, dia diambil tu. Itu yang tadi suka. Terutama sekali yang indah dihidangkan ke orang. Yang dihidangkan ke orang tu mesti perfect kan? Walau potongannya. Yang sama satu tinggalkan dia. Ada lagi satu. Apa kuihnya dah? Sarang samut. Apa? Sarang samut. Kalau makan panas-panas. Kuih-kuih lama. Dia pelang banyak samutnya. Kalau Fakrul diberikan peluang untuk mencipta satu jenis kuih ataupun kek yang kreatif, namanya pun kreatif, bentuknya kreatif, apa tu rasanya? Kek rampai pagi. apa yang macam mana rupanya tu? Kalau kek rampai pagi senang saja desainnya. Desainnya kek rampai pagi 2025 yang ada depan mata ni desain Jongsara dengan warna-warna yang menawan cuma tu. Jadi warna-warnanya lah. Tapi kalau kek rampai pagi itu mestilah kek lapis kan tak? Kek lapis. Warna-warni lah. Kalau Atul warna apa tu? Kalau Atul lah ni, ya kalau zaman rampai pagi waktu saya berada di sini lah ada timenya hijau usulnya, ada timenya merah usulnya. Ya bukan ikut warna baju, warna mood. Warna mood. Jadi dia bercampur-campur lah. Atau boleh lapisan di atas, boleh lapisan kedua, ketiga, semua ya. Ada banyak gula, lebih manisnya. Dulu. Masa ni mungkin gulanya sadang, banyak ketawa orang kali. Tapi rasanya Atul masih gulanya agak banyak. Sebab saya berkencing manis sudah semenjak bekerja dengan Atul. Naik gula sentiasa tu lah. Nanti dulu. Cakap pasal saya kan cakap pasal Atul. Tadi perlu lupa. Di sini ni kita ni bersilaturahim. Okey, kalau perkembangan Fakrul masa ni, terutama sekali dalam bidang nyanyian. Kalau perkembangan yang paling latest, ya tentu menyanyikan untuk bis kita berdua tadi. Alhamdulillah. Terhibur saya. Antara latest pencapaian, kalau dapat disebut pencapaian lah, waktu tahun lapas ke tu atau tahun nanti kah atau tahun lapas? Anugerah Pelangi Festival Music. Festival Music. Jadi waktu itu diberikan kesempatan untuk ikut bertanding, diberikan kesempatan untuk menjadi top 5 antara vokal artis lelaki popular. Indah saya menyangka juga, tapi benar jauh di sudut hati Indah benar menyangka. Pasal saya boleh dikatakan hampir-hampir pencen sudah menyanyi. Maksud saya menyanyi di khalayak ramai masih ada. Tapi untuk memproduce lagu-lagu itu sudah hampir pencen. Tapi masih juga dimasukkan dalam kategori vokal lelaki terbaik dan memenangi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anugerah Pelangi, Pelangi FM lah, dan juga RTB lah yang menobatkan saya pada tahun ini. Okey, kalau tadi Fakrul mengatakan hampir-hampir pencen. Jadi setelah diberikan anugerah. Adakah mood atau berbalik untuk mencipta lagu lagi? Mood andang sentiasa ada. Mood andang sentiasa ada. Kalau Dini sama Atul katakan tadi, kalau tadinya bersabarlah sayang. Itu bukan pulang lagu saya tu, tapi jawapannya salah ke aku. Mungkin lepas ini memang salah saya. Memang tak kau sudah. Memang saya yang salah. Kau saja yang menang. Tapi memang kalau dari penempuhan jalan kehidupan saya sebagai seorang anak seni, sebagai seorang penyanyi, macam-macam yang tadi belajar dan saya mungkin berasa bersyukur diberikan
nyata orang diberikan kesadaran lah di setiap perjalanan kehidupan saya sebagai penyanyi itu. Di sana juga saya tahu macam mana untuk mengerti nilai erti hidup sebenarnya. Ada waktu ketani disanjung, ada waktu lagu ni bagus, ada waktu karya ketani itu indah macam itu. Jadi dari sana ketani tahu macam mana rupanya. Jadi paling-paling kalau dalam bahasa Inggerisnya kan epiphany untuk kesadaran diri itu artinya kita ni nikmati saja setiap momen. Sebenarnya hidup ni tidak ada pasang, tidak ada surut. Yang ada ialah cara kita ni mengalami kehidupan itu. Pasang dan surut itu sebenarnya normal. Yang penting kita ni sendiri itu membawa lurus deh, lurus tu katul lurus hantar tu katul. Lurus benar tu katul katul. Saya pun sebenarnya memanggil Atul Katul, tapi kalau apabila bersiaran di luar daripada bersiaran. Luar bersiaran berkatul. Bukan pasal umur, pasal tanda hormat. Betul. Jadi kalau ada pasang, ada surutnya, macam kata Fakrul tadi, kita ni membawai sebenarnya. Okey, kalau kita ni berada di pasang, kita ni akan ikut pasangnya. Ikut pasangnya. Kalau kita ni akan berada di surut, ikut surutnya. Jadi bagaimana kita ni mengekalkan. Kalau ini baru je sehari dua mempelajari. Kita ni dalam kehidupan ini macam andang tak macam sembahyang ataupun macam pun apa saja. Kita ni mesti mengingatkan motivasi. Kita ni mesti mengingatkan diri kita ni hari-hari. Pasal apa mudah? Tanya ni mudah lupa. Manusia wajarnya lupa kan. So maksudnya kita ni berada di zona aman. For example, zona aman. Kalau zona aman itu indah kita ni kan zona selesa maksudnya. Indah tadi dapatkan keluar daripada zona tu. Kalau keluar daripada zona tu, mungkin kita ni akan takut. Tapi sebenarnya zona selesa kita ni atau safe apa namanya kalau dalam bahasa Inggeris safety zone, ada satu ni zona ketakutan. Tapi ada sebenarnya a secret zone, which is tengah-tengah itu ada zone belajar. Jadi kadang-kadang kita ni merasa macam, dapatkan ku indah menyanyi lagu itu, dapatkan indah ku berkarya di sini, dapatkan indah ku keluar daripada sini. Jadi kita ni keluar, tani masuk arah zone pembelajaran itu. Tapi in the end, zone pembelajaran tani itu akan menambah, bertambah, sampai zone ketakutan kita ni itu akan menjadi zone kita ni keselesaan kita ni sendiri. Jadi pokok pakalnya barangkali untuk tani terus mencuba, berikhtiar dan mencuba untuk mencari sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita ni. Saya amat menggemari apa dikongsikan tadi oleh Fakrul. Sebagai seorang anak seni, bagi saya definisi seorang anak seni ini memang bertepatan dengan apa yang Fakrul lakukan. Sebab kalau Fakrul sendiri rasanya semua sudah bidang seni sudah pun dicuba. Fakrul juga merupakan seorang pelakon. Pernah pelakon kan Fakrul? Dulu. Tapi pernah lah. Dulu. Indah sehebat kakak ketani seorang adik. Pernah pelakon, menyanyi dan juga pernah mengacara dan sebagainya. Jadi banyak cabang-cabang seni yang telah pun Fakrul ceburi. Jadi mungkin kalau dapat ditanyakan kepada Fakrul sendiri, kalau tadi melihat dari segi lanskap ataupun hiburan di negara kita ini, negara Brunei Darussalam, anak-anak seni ini tumbuh bagai cendawan. Tumbuhnya laju, hilangnya pun laju juga. Jadi macam bukan hanya menggunakan RTB sebagai platform untuk mengukir nama dan menampakkan kreativiti dan juga bakat mereka. Jadi kalau Fakrul sendiri melihat perubahan dan juga transisi ini macam mana ni Fakrul? Kalau kan dipikirkan kalau cendawan ini mundisuk nyaman juga sebenarnya. Jadi artinya pada padas. Setiap cendawan walaupun dia tumbuh bak cendawan, kalau kita ni memikirkan tumbuh bak cendawan lepas satu sekejap ada sekejap tidak ada. Kalau dilihat dari konotasi itu macam negatif pendengaran ketani, pendengaran tani. Tapi itu sebenarnya realiti industri muzik ketani. Bukan saja realiti industri muzik ketani, realiti industri muzik di mana-mana pun. That's why you need to travel, melihat berhubunglah bersama anak-anak seni di luar negara. Macam mana cara diorang menjalankan? Macam kalau saya fikirkan diri saya sendiri, walaupun menyanyi sejak dari tahun 2004, ada yang belum lahir ni penonton ketani 2004 sampai 2025. Mungkin jangka masa saya menyanyi itu panjang, tetapi pengetahuan saya tentang industri muzik sangat-sangatlah cetek. Jadi in the end, kita ni terpaksa ke luar negeri untuk menyedari sendiri, belajar sendiri, menggali sendiri. Orang yang menyanyi mungkin di luar negeri, penyanyi Malaysia atau Indonesia yang mungkin 2-3 tahun. Pengalaman mereka dalam segi muzik industri lebih banyak daripada kebanyakan orang-orang Brunei. Kerana ketani bukan pulang ketani indada industri, tetapi itu tah realiti
seni tempatan ketani hanya dengan memproduce lagu dan juga dengan hanya menyanyi nyata orang kalau ada kesempatan dipanggil dan sebagainya. Tetapi sekarang ini dengan platform, alhamdulillah ada platform radio television Brunei, tapi juga ada platform-platform seperti TikTok dan sebagainya. Yang mesti bagi saya yang mesti bagi seniman-seniman, pembaik pelakon, influencer atau penyanyi dan sebagainya, diorang ini memikirkan seni bis diorang itu jangan terlalu ego tentang seni. Maksudnya, yes, seni is yours. Dibuat seni itu, tetapi dibuat itu karena bis kita tu seniman. Indah payah menunggu validasi orang lain. Indah payah menunggu Fakrul, bila tak kamu buat lagu baru, antah anda saya tahu. Ada ni berguna ni lagu, buatlah lagu. Lepas satu baru kamu buat lagu, ini boleh juga. Kalau ada hati kamu buat lagu, buatlah. And then harus juga orang kepada penonton-penonton juga sekiranya meminati seorang artis satu, jangan dipaksa juga artis satu membuat lagu. Kadang-kadang artis ini ada proses-prosesnya tersendiri. Kadang-kadang apabila mereka membuat lagu itu dengam, payah saja. Tetapi mereka memerlukan waktu untuk kerja seni, memerlukan waktu nyata orang untuk memasak. Macam itu. Kalau kita mencuba resepi kuih pun berkali-kali kita membuatkan baru ujung baru sukses. Jadi anak seni jangan terlalu memikirkan tentang produknya. Anak seni hanya memikirkan membuat saja dan terserah orang minat atau tidak minat. In the end itu terserah pendengar atau penonton semata. Dan juga Fakrul, kalau hari raya selalunya banyak orang mengidam makan kek dan sebagainya. Kalau saya mengidam dan juga mendambakan. Mendambakan lagu damba. Tadi sudah dicuba lah saya dan lagu Atul mencuba. Damba sedikitlah. Kami kan dengar lagu raya. Tunaikankah impian kami dan juga penonton. Tapi tahu rahsianya tu lagu damba tu. Boleh diceritakan. Pun pulang rahsianya. Tetapi lagu damba tu sebenarnya ada dalam pemikiran saya waktu itu tahun 2009 kali. Saya ingat 2009. RTB lagi sebagai satu platform membukakan pertandingan simfoni tanah air. Simfoni ya. Jadi waktu itu ada tas semangat. Itu ada baiknya juga. Maksudnya ada motivasi untuk artis-artis ketani untuk ikutlah pertandingan itu. Waktu itu pertama sekali itu. Awal-awal udah percaya diri, maksud saya di zona aman selesa, kan. Selesa mungkin jadi penyanyi saja, bukan dia pembuat lagu. Tapi kalau pembuat lagu, bidah lagu kuan ni kali. Jadi itu ketakutan. Tapi mungkin daripada saat sana stretch, mungkin keluar ke zona belajar. So, belajar saja membuat lagu. Tiba-tiba ikut pertandingan, and then penyesuaian kepada suara saya sendiri, lagu saya sendiri, saya mencipta sendiri. Tiba-tiba, alhamdulillah menang. Jadi itu menjadi pengajaran saya lah. At least you can do it. Mungkin boleh ditunaikan hasrat kami. Apanya? Lagu damba. Lagu damba. Di balik awan ku menyanyi karenamu. Di balik bulan ku menangis mendambamu. Bilakah waktunya kita bertemu? Kasidah itu yang mahal kan Waktu lagu raya lagi kan kita dengar. Waktu itu pukul 2 pagi. Subuh. Tapi rasanya kalau muda dulu atau melepak saja. Sekali balik daripada melepak nampak bulan kan. Nampak bulan di sana. Tapi masa itu ketakutan macam bayangkan macam serigala. Macam cuma tu tiba-tiba. Utak dulu, utak kreatif. Serigala mungkin ia mendambakan bidadari. Cuma tu. Jadi mungkin apabila melihat bulan, kenapa serigala tu mungkin dalam mitos cerita orang putih dulu-dulu. Ada werewolf kan. Werewolf. So macam yang melihat bulan. Jadi macam kenapa bulan itu? Ya suka padahal ya bulan, ya serigala. Dua-dua tu dalam teori tidak dapat bertemu. Jadi terciptalah lagu itu. Ya tak sudah ceritanya tu Katul lah. Katul. Okey, kita ada 1 minit untuk nyanyikan lagu raya. Lagu raya. Yang kegemaran Fakrul. Lagu raya kegemaran. Tidak tahu pulang
Tapi terdengar suara takbir di angkasa, endapal seluruh bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatiku terharu menyambut anakmu kembali. Wah, semua lagu sedih hari ini ya. Itulah. Andangnya ada mood jiwang. Mood jiwang. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Fakrul dengan pengisian kita pada hari ini wawancara bersama artis Fakrul Razi. Bukan saja lagu yang didendangkan bersama Ratayang dan juga Salah ke Aku, juga dapat tadi mendengarkan lagu Damba. Memang kamu yang salah. Memang kami yang salah sebab kami menjelang menyanyi. Betul. Rasanya tadi akan lagi salah kalau tadi menjemput Fakrul makan kuih mortadela lepas tu lagu-lagu Damba dan terkeluar suaranya melakat bah. Melakat bah. Sudah tes makan. Batok tu lagi. Makin kamu salahnya. Tapi sekali lagi ya Fakrul ya, semoga sukses dengan pencapaian dan juga perkembangan-perkembangan. Saya doakan bis kita dua-dua sukses juga. Amin. Lebih aman, lebih tenang menjadi host-host sampai pagi. Dan mana-mana sajalah. Alhamdulillah. Cukup gembira sebenarnya Fakrul dapat bertemu kembali setelah sekian lama. Betul. Alhamdulillah. Rezeki pertemuan hari ini. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat Raya Fakrul. Selamat Hari Raya tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya. Ada penonton weekend tadi bersama rakan kita, rakan artis Tani Fakrul Razi. Siapa tidak kenal ya. Terubat rindu adalah. Memang terubat rindu dan juga bagi saya macam payah kan membitlah suara tu kan. Betul lah kan. Satu saya tanya macam mana mengontrol walaupun dia selesma tadi, tapi boleh mengontrol ataupun mengawal nada suara tu. Kalau tadi confirm sudah sumbang pacah tu lagi. Dan rasanya nampaklah keakraban dan juga kemesraan kita ni Atul dengan Fakrul Razi. Macam kalau tadi pun dapat bis kita saksikan berkakak-kakak je dengan Atul lah. Itu sebenarnya seperti yang dikongsikan tadi bukan hanya sebabkan umur, bukan hanya sebabkan usia tetapi sebagai satu tanda tadi apresiasi, menghargai dan apresiasi kita ni, hormat kita ni kepada rakan-rakan setugas. Atau yang penting je Auda dalam pada bis kita merayakan Hari Raya Aidilfitri, mengunjungi, hormati tuan rumah, patuhi, sentiasa fikirkan juga etika apabila berada di rumah orang. Jadi 9 pagi ini seperti biasa kita akan dapat mengikuti berita dan selepas berita nanti kita akan mengikuti lintas langsung menjadi sambutan Hari Aidilfitri 1446 2025 anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC. Jadi kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menghantar bantuan kemanusiaan dalam bentuk barangan keperluan asasi ke Republik Kesatuan Myanmar dengan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Brunei TUDB pada 11 April 2025. Penghantaran bantuan kemanusiaan tersebut adalah berikutan kejadian gempa bumi yang telah melanda Republik Kesatuan Myanmar pada 28 Mac 2025. Acara penyerahan bantuan kemanusiaan telah diadakan di Pangkalan Tentera Udara Rimba pada 11 April 2025 dan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Puan Kin Sandar, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Republik Kesatuan Myanmar di negara ini. Tiga pelajar berusia antara 15 hingga 40 dari pelbagai latar belakang terpilih menyertai program membangun aplikasi menggunakan realiti maya VR untuk menggambarkan lokasi menarik yang ada di negara Brunei Darussalam. Program berkenaan dirasmikan di Lab Inovasi Brunei, Jalan Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini.
dengan pembiayaan dan sokongan daripada Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini, Institute Serious Games dari Universiti George Mason dan Syarikat E berpangkalan di Washington DC menghimpunkan peserta bagi program latihan rekaan permainan, pemprograman dan animasi selama 14 minggu. Program diunggahkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dengan kerjasama Lab Inovasi Brunei, Universiti Teknologi Brunei dan Universiti George Mason. Selain membina hubungan belia Brunei dan pemimpin teknologi Amerika Syarikat, ia juga mengembangkan peluang pelancongan dan keusahawanan. These programs are not possible. Universiti Brunei Darussalam UBD memenangi anugerah Spotlight Collaborative Babson 2025 semasa sidang kemuncak Global Collaborative Babson yang diadakan baru-baru ini di Perancis. Menerima anugerah bagi pihak UBD Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, penolong Naib Chancellor Universiti berkenaan. UBD memenangi anugerah tersebut berdasarkan program Enter Masterclass, iaitu inisiatif pembangunan keusahawanan atas inovasi, impak dan potensinya untuk pengantarabangsaaan. Pengiktirafan itu menandakan satu pencapaian penting yang bukan sahaja untuk UBD, malah untuk negara. Ini kerana UBD menjadi institusi pertama dari Asia yang menerima anugerah berkenaan. Tidak dinafikan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang merangkumi 97.2% jumlah keseluruhan perniagaan di negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam menyumbang pembangunan ekonomi negara dan sumber pekerjaan di sektor swasta. Rosimah Sulaiman ada laporannya. PMKS memainkan peranan fundamental dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan memupuk daya tahan dalam ekonomi negara. Sumbangan PMKS adalah jauh daripada hanya perniagaan. Ia juga merupakan enjin inovasi dan penjenaan pekerjaan, di mana pada tahun 2020, PMKS juga telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, iaitu dianggarkan sebanyak 31.2%. PMKS ini adalah sangat penting untuk ekonomi Brunei lah, tu fahamlah kami semua. Pasal ia mewujudkan banyak perniagaan-perniagaan di Brunei kan. Kalau banyak perniagaan di Brunei, artinya banyak pekerjaan untuk pekerja-pekerja lokal kan. Alhamdulillah, jika apabila cukup masa ini boleh menjadikan penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi, memberi peluang untuk anak-anak belia tempatan kita ni secara optimis memasuki pasaran nasional dan global dari segi penjualan produk-produk tempatan. Pembangunan ekosistem industri yang kondusif melalui pemudah cara perniagaan, program latihan dan infrastruktur juga perlu diberi keutamaan. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan sektor perniagaan tempatan lebih berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Majlis Perundingan Kampung Pancur Daerah Tutong terdiri daripada Kampung Pancur Papan, Kampung Pancur Dulit dan Kampung Suran mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri Sekampung. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 19 anak yatim di bawah tadahan Kampung Pancur daerah berkenaan. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri juga diadakan oleh Projek Bina Bakti Kumpulan Prihatin dan Projek Impian Cahaya Iman. Berlangsung di sebuah kafe di Telanai, majlis adalah bagi meraikan 70 orang asnaf, ibu tunggal dan anak yatim. Pada majlis ini, golongan asnaf, ibu tunggal dan anak yatim yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan senaskah Al-Quran, beras dan sampul raya. Sumbangan adalah daripada syarikat Lisan Lit Sendirian Berhad, syarikat Chop Kong Lin dan beberapa orang persendirian.
Sikap pemaaf dan berlapang dada adalah satu kemenangan kerana dapat melewaskan perasaan dendam. Justru sikap memberi kemaafan itu membawa kesan yang baik dan positif kepada semua orang selain sangat bermanfaat bagi kesihatan fizikal dan mental. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Jauhi Sifat Dendam, Berilah Kemaafan. Perlu diingat bahawa agama kita memerintahkan umatnya supaya sentiasa bersifat sabar dan kita dianjurkan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya perbuatan jahat itu hendaklah dibalas dengan cara yang lebih baik, iaitu dengan kebaikan dan kemaafan. Maka sentiasalah bersikap pemaaf dan berlapang dada, sekalipun berada di persekitaran yang negatif, kerana sikap tersebut mampu membawa perubahan kepada keadaan sekeliling. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ada dijelaskan mengenai keistimewaan orang yang bersifat pemaaf. Antaranya ialah pertama, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat memaafkan dapat melembutkan hati seseorang. Ketiga, Rasulullah SAW dalam hadis baginda menjelaskan bahawa sifat pemaaf itu merupakan antara iman yang paling utama. Dalam membentuk masa depan digital yang inklusif bagi negara Brunei Darussalam, pembangunan sistem dan alat kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan beretika adalah menjadi satu keperluan. Dengan ini, pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Kumpulan Kerja Tadbir Urus dan Etika AITI telah menyediakan garis panduan tadbir urus dan etika kecerdasan buatan untuk Brunei Darussalam. Garis panduan tersebut mengetengahkan pendekatan yang berasaskan prinsip-prinsip dan amalan yang bertanggungjawab selain menyediakan panduan mengenai amalan dan perlindungan yang perlu dipraktikkan oleh organisasi yang membentuk, membangunkan, menggunakan dan memanfaatkan teknologi AI di negara ini. Dengan adanya panduan tersebut diharap dapat memacu inovasi serta menggalakkan penggunaan AI yang beretika dan bertanggungjawab. Garis panduan tersebut boleh diakses melalui laman sesawang seperti yang tertera. Jabatan Perikanan akan mengadakan program kaunter pelesenan bergerak bagi tujuan memudahkan nelayan untuk membaharui lesen alat menangkap ikan. Program akan bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 hari pada hari yang ditetapkan di beberapa lokasi. Para pemohon dikehendaki berdaftar dan mempunyai akaun e-Darussalam yang masih aktif melalui www.gov.bn. Bagi yang belum berdaftar dan tidak mempunyai akaun e-Darussalam adalah dikehendaki membawa kad pengenalan asal bagi tujuan pendaftaran. Pada 14 hingga 16 April ini, program kaunter pelesenan bergerak bertempat di Pusat Kemasyarakatan Perpindahan Mentiri pada 21 hingga 23 April di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Sementara pada 28 hingga 30 April nanti akan dianjurkan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Lambak Kanan. Dan itu sekian berita, kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi yang dibawakan secara langsung daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei. Pertemuan kita ni hari ni, Auda, kita masih lagi berada dalam mood raya. Kalau kita dapat saksikan di studio dihiasi dengan cucul dan juga dekorasi yang menunjukkan semangat kita ni menyambut hari yang istimewa, bulan istimewa Syawal. Dan hari ini kita berada, telah pun sedar tak sedar, Auda, kita telah pun berada di lembaran yang ke-13 untuk bulan Syawal 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 bulan April tahun 2025. Rasanya, Atul, ada yang menyaksikan kita ni hari ini daripada rumah terbuka. Mungkin tengah makan lontong, barangkali makan apa lagi? Ketupat. Kalau dia ni memang suka lontong. Saya suka. Suka lontong ya. Sebab ia ada ketupat. Ada ketupat dalamnya. Ada ketupat dalamnya. Dan juga bila tadi bercakap mengenai dengan apa jua jenis makanan ataupun juadah yang dihidangkan bila adanya rumah terbuka ni, tentunya setiap rumah mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Kalau tadi Dani mengatakan ada lontong, mungkin rumah sebuah ni ada soto. Mungkin rumah ni menghidangkan semua mi. Betul. Semua mi goreng, mi basah, mungkin cuma itulah. Jadi kadang-kadang mengikut konsep masing-masing. Dan juga selain daripada itu, ada decoration yang dibuat. Kalau rakan saya, katanya sayanya tahun ini decorationnya kalau membuat rumah terbuka seakan-akan bercamping.
Mungkin kira macam menggunakan kursi yang dipanggil kursi healing chair lah orang kita ni tak. Memang sesuatu yang kreatif lah untuk menaikkan lagi kemeriahan Hari Raya Aidilfitri. Dan bercakap je mengenai dengan masakannya tu atau tadi menyebut soto kan. Kemarin saya adalah berkesempatan untuk menghadiri ke sebuah rumah terbuka, majlis rumah terbuka. Jadi ada dihidangkan soto. Jadinya saya tuan rumahnya cuba tas soto kau ni. Pasalnya berlainan yang ni soto Brunei. Selalu jadi orang apabila dicuba agak berbeza rasanya. Tapi saya tak tahu dari mana part yang mana, tang yang mana bezanya. Terus saya kurang periksa tu. Tapi berbeza, memang berbeza soto Brunei. Mungkin rasa supnya kali. Rasa supnya memang sedap. Tapi apa bezanya dengan soto ataupun sup yang lain itu saya kurang mengetahui. Saya tanya bagi mereka yang mempunyai kemahiran mana sebenarnya originalnya soto Brunei. Soto Brunei. Soto Brunei itu kan. Itulah yang diberitahu oleh saya. Ya, ini soto Brunei lain ni rasanya. Tapi memang lain, memang berbeza, memang cukup sedap sekali. Okey. Jadi itu antara pengalaman Demi lah dalam Ketani mencoba hidangan-hidangan yang ada di rumah-rumah terbuka dan Ketani pun menantikan juga rakan-rakan Ketani yang untuk membuat rumah terbuka ni apakah antara menu yang dihidangkan. Ini bukan apa sebenarnya bukan semata-mata Tani datang untuk makan tapi kadang-kadang Tani mempelajari setiap ini hidangkan tu Tani pelajari dan juga kenapa Ketani berkumpul juga sebenarnya apa sebenarnya tujuan Ketani berkumpul bersama rakan-rakan dan selalunya kalau Ketani berkumpul tu Ketani lama sudah berjumpa walaupun Ketani satu bumbung bertugas tapi indah setiap hari Ketani berjumpa dan indah setiap hari Ketani boleh bercerita, indah setiap hari yang Ketani itu boleh bertukar-tukar pandangan. Tapi dengan adanya kesempatan ini inilah sebenarnya masa untuk Ketani bertukar-tukar pandangan, pendapat dan juga mungkin ada hal-hal yang penting yang ingin Ketani kongsikan. Betul. Dan juga ada satu peristiwa yang rasanya agak lucu lah tu lah. Saya sering sebenarnya sampai pagi pernahlah semasa bertugas di Hari Raya yang ketiga rasanya pernah disuarakan. Saya memang amat menggemari kuih mur. Jadi yang saya kongsikan masa hari itu kalau kuih mur agak kecil saiznya. Saya mau kuih mur yang besar baru puas makan. Jadi apabila berkunjung ke salah sebuah rumah rakan dikabulkan permintaan saya basar hantap kuih murnya. Lepas tu dihidang kepada saya. Nah, lepas tu saya menegur lah macam basar dia kuih mur ni. Kali katanya bukan yang kau mau kan. Memang basar hantap tu. Kebakuan kalau dia minum bertabung. kalau ada daerah. Tapi kan kalau kuih mur itu terlalu besar, rasanya macam mana rasanya? Sabarlah rasanya. Cuma agak makan tu agak susahlah. Kalau saya makan mungkin tanya orang kita ni tu terbarus ya barangkali kalau makan satu kuih mur tu terus dimasukkan ke dalam mulut satu biji. Tapi yang itu memang saya surrender lah, dah dapat. Dan satu lagi, kalau kuih mur itu terlalu besar, macam orang kata ni, indah serata dengan gulanya. Jadi Ketani itu terlampau banyak makan tepungnya tu lah. Adunannya tu terlampau Tani banyak makan. Kan kalau Tani makan yang kecil-kecil, macam ia balance. Ia punya pastry-nya ataupun orang adunannya tu dengan gulanya sekali. Tapi kalau ia kecil, kelebihan gula. Banyak gulanya. Jadi biarlah ia sederhana. Jadi kalau sederhana tu rasanya itulah sebenarnya kalau kuih mur yang aslinya. Yang asli. Tadi pun ada dikongsikan kek madu Kemayang. Kemayan kan tadi yang Ispalini. Bukan Kemayau. Ispalini kongsikan. Kan nama-nama saya rasa nama-nama kuih-kuih dulu. Tapi saya dah tahu macam mana usulnya kuih madu Kemayan. Kek madu Kemayan. Kemayan. Kek rasanya atau kek madu. Memang kek. Kek madu Kemayan. Rasanya tu indah tahu. Tapi yang saya pada kek madu Kemayan itu merupakan rasanya resepi agak lama ya. Mungkin ramai di antara kita ni yang mungkin belum pernah mencuba ataupun mungkin pernah mencuba tapi tidak tahu nama. Rupanya pernah dicuba punya kek tapi aku tahu itu satu dan saya juga pernah menghadiri rumah terbuka dan dihidangkan kuih-kuih tradisi Brunei. Kuih-kuih kering. Rasanya agak unik atau dan memang sedap sebenarnya dimakan bersama dengan cacahkan dengan teh, kopi. Kalau ada sapit. Sapit. Penyaram, kuih cincin, apa lagi? Bahulu. Kan kalau masa ni kuih sapit dipelbagaikan. Ada intinya, ada inti coklat, ada inti kacang.
Jadi banyak sebenarnya. Itu yang diperbaharui, tapi banyak yang menggemari yang aslinya. Kalau untuk memperbaharui resepi kek, apa yang Atul akan buat Atul? Yang baru, yang kreatif. Kalau Fakhur Razi tadinya apa? Lupa sudah. Lupa. Tapi ada sesuatu di kek rampai pagi. Kek rampai pagi. Kek rampai pagi Fakhur Razi yang berwarna-warni. Jadi saya sempat tanyakan pada Fakhur Razi, kalau Atul warna mana yang mana satu, lapisan yang mana? Ini adalah lapisan. Atul memang semua. Memang berwarna-warni ke depan Atul. Sebab sudah semua warna sudah dicuba. Kalau dalam kita ni bertugas, semua warna sudah dicuba. Tapi itulah kebelakangan ini memang suka yang pastel color atau yang warna-warna lembut lah. Warna-warna lembut. Dia juga lampu tarang banat. Tapi kalau kan ceria tu adalah salah orang ada masanya untuk warna keceriaan. Kadang-kadang ikut sebenarnya. Memang betul lah bila saya dipanggil kakak, kita ni tu menyedari usia kita ni tu sebenarnya semakin singkat dalam kehidupan kita. Tapi usia kita ni tu kalau diberikan lagi setahun, artinya kita ni diberi peluang untuk bernafas dan diberi peluang untuk menghirup udara dan juga menikmati kehidupan kita ni sebenarnya. Tapi kalau ketanikan memang usia kita ni itu sebenarnya semakin singkat. Malah semakin berumur. Memang usia memang tidak dapat lari daripada usia lah. Bermaaf-maafan antara kakak dan adik. Tadinya tua dan muda. Itulah. Kita sebenarnya Auda masih menunggu isyarat. Kita akan membawakan pada bis kita lintas langsung Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1446 bersama dengan tahun 2025 Masihi, anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kita masih lagi menunggu isyarat. Sebaiknya kita menerima isyarat nanti daripada penerbit. Kita akan membawakan bis kita semua terus saja ke lintas langsung ini dan insya-Allah nanti akan dibawakan oleh juruulas kita yang sudah pun berada di sana, iaitu Abdul Walimul Fadzil bin Haji Wahab. Sebentar saja lagi akan kami bawakan kepada bis kita semuanya, itulah.